Bercakap tentang tata kelola Datuk Seri, tuduhan mengatakan Datuk Seri menggunakan kuasa untuk berkempen menghentam Datuk Seri Sanusi, menghentam Negeri Kedah menggunakan jentera kerajaan. Apa komen Datuk Seri? Saya adalah Setiausaha Agung Keadilan. Saya adalah Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Kalau saya turun ke Negeri Kedah melawat loji rawatan air, saya adalah pengurusi tangkuasa pembangunan Negeri Kedah. Saya melawat loji rawatan air, saya melawat sekolah kebangsaan Jabi, saya melawat sekolah Taman Awana, saya melawat loji rawatan air di Bukit Jenun, saya melawat JT Kuala Kedah. Itu tugas saya sebagai pengurusi jawatankuasa pembangunan Negeri Kedah yang dilantik oleh Jemaah Menteri. Jadi saya turun ke Negeri Kedah itu, tak kala saya gunakan kedudukan menjalahgunakan, itu tugas rasmi saya. Kadang-kadang saya dijemput untuk melawat sempadan negara kita di utara. Saya akan melawat pos PGA, ataupun saya diberi taklimat oleh IPD Polis Langkawi tentang keadaan keselamatan. Jadi saya pergi sebagai Menteri Dalam Negeri. Okay? Kalau saya turun berkempen, saya turun sebagai Setiausaha Keadilan. Jadi kat mana cerita dia? Ya, jadi saya perhatikan bahawa apabila saya kemukakan hujah ini, hujah itu tak boleh ditangkis. Itu isu dia. Kat mana yang sumber kerajaannya? SOP. Kita boleh baca. Enactment mineral di kita. Saya boleh dapat salinan soft copy 383 muka surat. REE sumber pendapatan negeri. Tak payah guna kedudukan rasmi pun. Apa yang kedudukan rasminya? Baca sikitlah mentelaah. Masa saya di pembangkang dulu. Ya, berapa banyak kita bekerja mendedahkan skandal? Banyak. Ya, 1MDB. Saya ikut terlibat. Walaupun nama depan tu adalah Rafizi, Tony dan sebagainya, saya ikut terlibat memberikan penerangan. Tak perlu bergantung pada sumber kerajaan, bank negara ke Kementerian Kewangan, tak perlu. Contoh, ataupun skandal-skandal yang lain sepanjang 24 tahun penglibatan dalam politik. Saya belajar untuk develop skill ini. Bila kita nak bangunkan, nak buat pendedahan itu, mesti menjawab soalan asas. Apa, siapa, bila, di mana, bagaimana. Itulah yang saya ulang sekarang ni. Apa kecurian nada bumi? Di mana kompartmen 12 Bukit Enggang? Kawasan siapa? Kawasan Sanusi. Sanusi siapa? Menteri Besar Kedah. Lagi pengurusi Perbadanan Menteri Besar. Saya sebut jelas. Tanah tu siapa punya? Tanah Perbadanan Menteri Besar. Apa yang dia buat? Dia buat perjanjian dengan Jentik. Jentik kemudian lantik Mahir Bina. Siapa Mahir Bina? Ho Chung Ming. Siapa dia? Ditangkap 31 Januari. Disabit? Ya. Kesalahan apa? Di compound 630,000. Apa lagi diberi pada dia? Surat masuk hutan 15 bulan 5. Saya jawab semua. Okey, saya tunggu apa jawapan Sanusi. Yang saya dengar dia ulang adalah kepala bapak, takbir. Itu aja. Takkanlah kita nak buat keputusan berasas pada siapa paling kuat maki. Dan kepada Sanusi dan penyokong saya kata, Sanusi tak jadi lebih mulia dengan memaki Hamun. Saya tak jatuh hina dengan makian dia. Saya guided dengan satu ayat apabila dalam Quran Allah Ta'ala ceritakan kepada perintah pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa ayat dia? Kami mengaji Palahiyah. Apa nama? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berhujah dengan Fir'aun. Ya, kami kata mari debat. Layyinan. Qaulan layyinan. Ya, qaulan layyinan makna berlaku lemah lembut. Ayat seterusnya qaulan layyinan. Hendaklah kamu berlaku lemah lembut dengan Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun ini raja yang mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan. Sampai keangkuhan tak ada tolok bandingnya. Setengah riwayat mengatakan dia tak pernah demam, tak pernah batuk, tak pernah bersin. Mengaku dia Tuhan. Dalam keadaan dia kejam dan zalim, perintah Allah Ta'ala pada Nabi Musa dan Nabi Harun adalah idhaba ila Fir'aun. Ayat itu kemudian yang qayyinan dayinan. Pergi berhujah, berdebat dengan Fir'aun. Berlaku lemah lembut. Saya nak sebut dengan Sanusi, saya tidak sezalim Fir'aun. Sanusi juga tidaklah sebaik Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa justifikasi untuk terus maki? Katanya ini cara saya orang Kedah. Saya orang Kedah. Orang Kedah. Malu orang Kedah.
kalau ada menteri besar macam ni, tak boleh jadi ikutan untuk generasi muda, anak-anak sekolah. Takkan kita nak bernaung di bawah menteri besar yang maki tu macam zikir dia. Tak boleh. Ini soal politik nilai. Nak pertahan hujah apa lagi? Bagi saya satu dalil, Quran atau hadis. Hadis bagi tahu Nabi diutus tu sebagai untuk membentuk akhlak. Ini kan parti Islam. Parti Islam ni parti Islam, ada majlis syura, ada dewan ulama, ada tamrin, ada muqayyam. Oh, segala macam. Datuk Seri bila menyebut terma-terma begitu, menggambarkan Datuk Seri ada pengalaman yang lama, khususnya di kalangan sahabat-sahabat dalam PAS, apatah lagi di Negeri Kelantan. Sebagai penutup akhirnya, pengalaman Datuk Seri berada di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan sewaktu kepimpinan Allahyarham Tun Guni Aziz, apakah yang perlu dipelajari oleh semua orang menjangkaui parti politik tentang hal ehwal tata kelola yang amanah, yang ada unsur al-quwah dan juga al-amin? Ya. Saya saya bertuah sepanjang laluan perjalanan politik saya, ada satu momen lebih kurang 4 tahun saya bekerja secara langsung di bawah Tuan Guru Datuk Nik Aziz. Saya tak pernah regret, tak pernah kesal, bahkan merasa bertuah berada di bawah asuhan beliau. Okey, apa nama platformnya? Tabung Amanah Tok Kenali. Tok Guru lantik saya sebagai pengurus lah waktu itu. Tabung Tok Kenali ni dia dapat dana melalui perjanjian kerajaan negeri dengan tenaga nasional. Apabila mereka buka empangan pergau, tanah dan air hasil negeri, perjanjian yang Tok Guru buat dengan TNB tahun 90 itu adalah setiap tahun TNB kena bayar pampasan kepada kerajaan negeri. Jadi duit itu sebahagian masuk kumpulan wang disatukan, sebahagian lagi melalui enakmen Tabung Tok Kenali, dibenarkan sebahagian wang itu dimasukkan ke dalam Tabung Tok Kenali. Tujuan Tabung Tok Kenali ditubuhkan untuk menjalankan program pembangunan sumber manusia untuk rakyat negeri Kelantan. Human resource. Itu aja. Tok Guru kata, Saifuddin, Tabung Amanah Tok Kenali. Kita ada pejabat, duit ada, anda harap entahlah gerakkan. Jadi saya tanya Tok Guru nak saya buat apa? Tok Guru kata, sebagai menteri besar ni, banyak ziarah kematian rakyat. Tak semua rakyat di Kelantan ni ada duit untuk menguruskan kematian. Alangkah baiknya kalau kita boleh buat satu program kebajikan. Maka kita pun adakan program skim insurans warga emas yang dikenali sebagai kifalah. Yang bagi nama kifalah itu almarhum guru saya, Ustaz Yahya Osman. Dia yang bagi. Sebab dia kata, dia kalau sebut saya juga, bila dia sebut kata skim insurans warga emas ni orang Kelantan ni, dia kata tak comel lah dia kata. Dia kata kita kena fikir nama hak sedap sikit lah. Dia lah bagi nama kifalah. Datuk Seri, ini confession saya. Apabila arwah nenek saya meninggal, pukul 2 pagi, sebelum subuh ada orang datang ketuk pintu rumah saya untuk bagi duit 500 duit kifalah. Betul. Datuk Seri tahu siapa? Datuk Usam. Oh, Masya Allah. Dia bawa cash RM500 sebelum subuh. Mak saya masa tu dia pangkah UMNO masa tu. Tapi sebab duit kifalah tu, aku boleh lalu masa tu kan. Masa kita buat program kifalah itu, itu tahun 2004. Waktu itu kedudukan politik di Kelantan ni adalah 23 PAS, 22 Barisan Nasional. Itu betul-betul. Selepas kekalahan BG di Pasir Mah. Kemudian berlaku pelarian kecil. Kemudian PAS kalah. Jadi kekal 23-22. Ketika itu kuasa politik Kelantan ibarat telur di hujung tanduk. Ketika itulah kita gerakkan program ini. Dan Tok Guru bagi tahu, Saifuddin, dia kata kita kena fikir gini, dia kata. Dan Tabung Tok Kenali ni pengusinya Tok Guru. Dia punya panel penasihat dia, Setiausaha Kerajaan Negeri, Setiausaha Kewangan, Setiausaha Kerajaan Negeri masa tu Datuk Asri. Pegawai Kewangan Negeri namanya Datuk Syukri. Kemudian kita ada penasihat undang-undang, kemudian kita ada Datuk Usam dalam tu,
Wabizo Mamat dalam tu, saya pengurusnya. Jadi polisi ditentukan oleh lembaga pemegang amanah, saya menggerakkan program. Jadi antara satu produk kita adalah program kifalah, iaitu program khairat kematian untuk rakyat negeri Kelantan yang berumur 60 tahun ke atas. Itu program yang kita gerakkan, yang manfaat yang diterima oleh wasi adalah 2,500. Saya masih ingat, dan kalau saya selalu sebut, kalau ada satu kepuasan yang saya perolehi sepanjang berkhidmat bawah Tok Guru, yang saya anggap dia seorang muadib, dia seorang murabi, dia seorang muallim. Muadib ada dibentuk adab dan akhlak. Saya sangat terkesan dengan asuhan dia. Dan dia tak fikir, sehinggalah apabila pilihan raya 2008, saya ahli keadilan. Datuk Seri dapat keadilan. Saya diminta untuk bertanding di Kedah. Tapi Tok Guru kata, Saifuddin, enta tadi di Kelantan, dia kata. Tok Guru hamba keadilan. Dia kata keadilan kau, pah kau janji UMNO mapuh, dia kata. Masa tu lah. Masa tu sebab kita lawan UMNO. Masa tu lawan UMNO. Dia kata tak kira, dia kata. Ya pah kau keadilan kau janji UMNO mapuh, dia kata. Dia mudah aja. Jadi saya kata Tok Guru, macam ni Tok Guru, kawasan PAS. Keadilanmu tak kuat, tak apa, dia kata. Tapi sejarah saya itu adalah diasuh oleh Tok Guru Aziz ni. Saya tengok dengan watak sebahagian pemimpin PAS termasuk yang kita bicarakan malam ni, saya fikir ada jurang yang sangat besar antara yang diasuh dengan yang dihayati. Benarlah firman Allah Ta'ala, amin, wa akharu na'tarafu bizunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Di kalangan manusia itu ada sebahagiannya yang mencampur aduk amal baik dengan amal buruk. Pagi buat baik, malam buat jahat. Malam baik, pagi esok buat jahat. Ya, isunya adalah di kalangan mereka ada segera bertaubat, innallaha ghafurur rahim. Tapi dalam konteks bicara kita ni adalah orang politik harus ada akhlak dan adab. Ini crystal clear. Berulang-ulang. Tak ada rasa bersalah langsung. Ini tak menampakkan langsung di kaca mata orang bukan Islam kata begini ke? Katanya inilah orang Kedah suka. Saya fikir dah nilai politik kita dah terbalik lah. Itu satu isu saya fikir, ya. Baik, itu isunya penghayatan dalam kes ini. Ya, saya dulu selalu kalau saya bercara di Kelantan dulu masa saya dalam UMNO lah. Saya dulu Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia kan. Habis saya kata orang UMNO belaga ayam, orang PAS belaga ayam. Okey. Orang UMNO tiga ekor, orang PAS pun tiga ekor. Orang apa namanya, saya kata isunya bukan PAS UMNO, isunya penghayatan terhadap agama. Itu penghayatannya. Ya, bila tidak menghayati, dia bukan soal PAS UMNO. Buat baik, buat jahat ni semua. Sebab itu ada komponen taubat dalam agama tu. Taubat dia bukan kata yang taubat ni hanya untuk orang-orang bukan dalam PAS. Dalam PAS comel molek belaka. Tak betul. Tak betul. Sebab itu saya menentang keras kalau dikaitkan pilihan politik tu sebagai syurga neraka. Saya menolak terus keadaan macam tu, Amin. Itu sangat tidak cantik dalam konteks berpolitik. Beza politik seolah-olah berbeza akidah. Dan kita cuba sedaya upaya untuk mengelak daripada ghulu di dalam beragama.